Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna was sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita tengok kitab kita tuan-tuan, Rahiqil Makhtum. Kita berhenti muka surat 27. Tu you know. Muka surat 27 yang saya tanda lah. Kita masih lagi di bawah tajuk besar dia, agama bangsa Arab. Yang ini sebelum kedatangan Nabi SAW, bagaimana agama bangsa Arab. Yang kita sebut sebelum ni, bangsa Arab asalnya ikut agama Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Datanglah seorang lelaki nama Am bin Luhai daripada Bani Khuza'ah. Maka dia buat bid'ah, daripada sembah Allah jadi sembah berhala dengan hubalnya, dengan latanya, Wat, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra. Panjang cerita dia. Kemudian dia buat macam-macam benda bid'ah. Yang ini sembah berhala, kemudian menazar pada berhala, kemudian ada buat korban pada berhala, ada ham, saibah, wasilah. Dia reka binatang yang bukan-bukan untuk Tuhan. Baik. Kemudian buat haji pula. Haji asalnya macam Nabi Ibrahim, diubah buat haji sambil menyembah berhala, buat haji sambil bertelanjang kalau bukan penduduk Mekah. Kemudian bila balik haji, jangan masuk kok pintu, kena tebuk lubang kok belakang. Kononnya itu lebih takut pada Allah. Kemudian bila korban, ambil darah daging korban, lap dekat Kaabah, bukanlah direka. Kemudian percaya kepada tenung nasib. Kemudian percaya kepada sial bulan Rejab. Kemudian percaya kepada bintang-bintang. Percaya, kita sebut dah sebelum ni tuan-tuan, lama dah tuan-tuan, yang percaya pada bintang-bintang ni bangsa Arab jahiliyah. Kemudian kita masuk pula tuan-tuan berkenaan dengan bagaimana perkembangan agama Yahudi di tanah Arab. Kita pun dah sebut tuan-tuan, bangsa Yahudi ni asal duduk di mana? Di Palestin. Iaitu mereka ni anak mereka ni daripada suku Nabi Allah Bani Israel, anak cucu Nabi Yaqub AS. Tapi kemudian terkenal dengan Yahudi. Sebab dalam banyak-banyak 12 orang anak Nabi Yaqub tu, Yahuda ataupun Yahuza tu, dia paling banyak keturunan dia, Yahudi tu. Dia nama anak Nabi Yaqub. Jadi disebabkan dia paling dominan, bila sebut Yahudi tu merujuk pada 12 suku tu lah. Sebab dia paling dominan, merujuk pada mereka semua. Baik, jadi macam mana mereka asalnya di Palestin boleh duduk di Mekah? Kan bila Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, kan ada 3 Yahudi tu, Qainuqa', Nadir dengan Quraizah. Macam mana boleh ada? Padahal mereka asal di sana tu jauh, 1000 km lebih di Palestin. Macam mana boleh sampai tu? Sebab dia 2 sebab yang kita dah sebut dah. Gelombang yang pertama, ketika mana dia mula-mula tu mereka kuat masa zaman Nabi Allah Daud dengan zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia dua-dua ni Bani Israel lah, anak cucu Nabi Yaqub. Bila Nabi Daud meninggal, Nabi Sulaiman jadi memerintah satu muka bumi. Meninggalnya Nabi Allah Sulaiman, anak Nabi Sulaiman tidak mewarisi kenabian. Tidak mewarisi kenabian. Macam kita Allah tuan-tuan, pasal apa kita tak jadi Nabi tuan-tuan? Pasal kita tak layak tuan-tuan. Itu je. Mudah ya. Tak ada, saya yakin tak ada di kalangan kita ni tengok muka lain cermin, pasal apa aku tak jadi Nabi Kita tahu kita ni banyak dosa. Allah tengok di kalangan hamba dia siapa yang terbaik. Yang terbaik itulah dipilih menjadi Nabi. Paling bagus sekali tuan-tuan, bagaimana kita kontrol diri kita waktu kita marah, sikap kita, hati kita. Di kalangan hamba Allah ni, di mujahadah dia sangat kuat, sehingga dia ni orang bagus. Allah pilih dia, bukan saja pilih, memang lepas tu layak lah tuan-tuan.
Kata Ibnu Mas'ud, malah bukan kata Nabi, sahabat Nabi juga Allah Ta'ala pilih. Kenapa kita tak dipilih menjadi sahabat Nabi? Sebab kita tak baik, tuan-tuan. Bukanlah jahat, maksudnya kita tak sebaik sahabat Nabi, begitu. Kata Ibnu Mas'ud, Allah melihat di kalangan manusia yang terbaik itu adalah sahabat Nabi. Sebab tu Allah pilih mereka ni menjadi teman pada Nabi yang terbaik. Sebab mereka tu manusia yang terbaik setelah para Nabi dan Rasul. Itu yang mereka dapat peluang untuk menemani, menjadi sahabat bagi Nabi SAW. Baik, jadi tuan-tuan, bila Nabi Sulaiman dah meninggal, anak Nabi Allah Sulaiman bergaduh. Maka pecah kerajaan Nabi Allah Sulaiman, utara dan selatan. Dah bergaduh lama-lama, datang lagi Nabi, mereka dah tak mau dengar Nabi berdakwah. Dan Nabi ni mai tak mau, Nabi ni mai tak mau, semua Nabi dia tak mau. Malah dia bunuh Nabi, tuan-tuan. Fa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah tiap kali datang kepada kamu rasul yang tak sesuai dengan nafsu kamu, tak sesuai dengan cita rasa? Fariqan kadzdzabtum, sebahagian besar rasul itu kamu dustakan, kamu lawan habis-habisan. Wa fariqan taqtulun, dan sebahagiannya kamu bunuh. Kata Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, antara yang dibunuh tu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Banyak lagi yang dibunuh sebenarnya. Amat banyak lagi dibunuh. Jadi sebabkan jahat sangat, rasul pun dibunuh, Allah utuskan Bukhtansar. Jadi satu orang yang cukup zalim dan jahat, dia hancurkan kerajaan Nabi Allah Sulaiman habis langsung pada tahun 587 tahun sebelum Masihi. Ada kita sebut nak kata itu 587 tahun sebelum Masihi. Banyak di kalangan mereka ditangkap, menjadi tawanan, dibawa ke Babylon di Iraq. Kemudian sebahagian kecil mereka yang selamat lari ke Hijaz. Lari ke Hijaz mana? Di Madinah lah. Lari Hijaz tu, tuan-tuan tengok yang Arab Saudi punya bentuk itu kan. Itu Hijaz tu. Semenanjung Hijaz tu yang tengah tu. Kawasan tengah tu. Semenanjung Hijaz, semenanjung Hijaz. Kemudian itu gelombang yang pertama. Gelombang yang kedua pada tahun 7 Masihi. Tadi 587 tahun sebelum tahun Masihi. Jadi pada 70 tahun Masihi. Ini dah 2023, 70 tahun Masihi. Jadi Rom pula, Rom datang hancur habis semua tempat mereka. Maka dia datang gelombang kedua, datang duduk di Hijaz. Itu orang Yahudi. Kemudian tuan-tuan kita sebut bagaimana agama Yahudi itu sampai di Hijaz dulu, di lebih kurang di utara Madinah, Khaybar, Taimah, di situ kawasan dia. Ke Yasrib, Madinah. Jadi macam mana boleh sampai di Yaman? Ada seorang lelaki yang bernama As'ad bin Abi Karb. As'ad bin Abi Karb ni, dia ni satu orang Yaman. Dia pergi berperang di Yasrib, di Madinah. Kemudian dia jumpa pendeta-pendeta Yahudi, dia masuk Yahudi. Dia orang Arab. Sampai sekarang masih ada orang Arab yang beragama Yahudi, ada, tapi tak ramai ada. Dia orang Arab pergi dia ikut agama Yahudi, ada. Walaupun sebenarnya agama Yahudi itu lebih macam eksklusif lah bagi bangsa dia, tapi ada aja yang bukan keturunan dia yang beragama Yahudi, ada. Baik, malah di Afrika pun ada sebahagian orang kulit hitam yang beragama Yahudi, tak ramai tapi ada. Baik, jadi tuan-tuan, bila dia masuk Yahudi, dia bawa dua orang pendeta daripada Bani Quraizah, daripada Yasrib, Madinah tu, bawa ke Yaman. Kemudian dakwah, penduduk Yaman pula terima pula Yahudi. Kemudian bila meninggal As'ad bin Abi Karb ni, naik anak dia pula, Yusuf Zunuas. Yusuf Zunuas ni dia Yahudi. Dia nak paksa penduduk Yaman tu masuk Kristian. Dia buat apa? Dia serang penduduk Kristian, paksa dia masuk. Siapa yang mana penduduk Kristian yang tak mau masuk agama Yahudi, mereka dibunuh di dalam parit api. Buat parit api, lempak dalam tu. Jadi terbakar. Ataupun cerita dia dalam Al-Quran ada sebut, surah Al-Buruj kan, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Cerita dia tuan-tuan, cerita kalau detail lagi dalam hadis tu. Adalah hadis ada yang saya sentuh sikit bab cerita ashabul ukhdud ni. Kalau detail lagi itu, raja tu Yusuf Zunuas ni, dia bukan sekadar Yahudi, dia juga mengaku dia Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan. Jadi dia mengaku dia Tuhan. Dia boleh tengok dalam Riyadhus Shalihin. Pendek ceritanya, raja-raja ni dia biasanya dia memang ada tukang sihir, dukun. Dukun di samping dia, yang dukun ni berhubung dengan jin. Jadi dia supaya ada apa? Dia ada jambatan. Dia menguasai ke alam manusia, dan dia ada juga jabatan dengan apa? Raja-raja jin, gitulah. Jadi dia ada dukun. Dukun ni bila dah makin tua, dukun ni minta kepada raja, hantarlah budak, alimhu sihr, aku nak ajak dia sihir.
Yang ni nak mendapat apa? Keajaiban, kuasa pelik-pelik melalui bantuan jin. Jadi maka dihantarlah seorang budak. Maka budak ni pun tiap kali dia nak pergi mengaji kat tukang sihir ni. Tukang sihir siapa? Inilah Yusuf Zunuwas ni. Tiap kali nak pergi mengaji, dia jumpa seorang rahib. Rahib ni beragama Islam. Masuk Kristian di sini tuan-tuan, bukan Kristian yang kita faham sekarang ni. Kristian di sini maksud dia Kristian yang betul-betul memegang ajaran Nabi Isa AS. Bukan Kristian yang dah percaya Trinity ni. Yang tu memang kafir tuan-tuan. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah tiga dalam satu, Trinity. Dalam Quran pun sebut lama dah. Siapa sebut Trinity, Allah, Ruhul Qudus, yakni Jibril dan Nabi Isa tu satu, Quran sebut jelas itu kufur. Laqad kafara alladhina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu Isa, Isa itu Allah. Benda yang satu, kafir. Jadi Kristian yang masuk dalam ni, maksud dia apa? Orang yang mengikut ajaran Kristus. Apa Kristus Nabi Isa? Ajaran dia sebenar ajaran apa? Ajaran Islam. Dia ikut ajaran Islam yang sebenar. Cuma syariat berbeza dengan kita, akidah sama. Jadi tak apalah, dipendekkan ceritanya. Budak ni tiap kali nak pergi mengaji dengan tukang sihir ni, dia lalu kat tukang rahib. Rahib ni orang Islam, ikut ajaran Nabi Isa yang sebenar. Sebelum pergi kat tukang sihir, dia mengaji dengan rahib ni, mengaji beragama Islam lah, akidah yang benar. Lepas tu baru dia pergi dekat tukang sihir. Selalu macam tu. Sampailah dia selalu lambat bila dia pergi mengaji dekat tukang sihir. Disebabkan lambat, maka tukang, kenapa lambat? Sebab daripada rumah dia pergi mengaji dengan rahib dulu. Ni orang yang bawa ajaran Islam ni. Lepas tu baru dia pergi kepada tukang sihir. Bila sampai di tukang sihir, tukang sihir pukul dia. Pasal apa? Main lambat. Maka dia mengadu pada rahib ni lah, orang Islam ni lah. Dia mengadu pakai pasal tukang sihir. Tukang sihir ni dia kufur tuan-tuan. Tukang sihir tu kufur, kafir. Sebab tu dalam hukum Islam, orang yang mengamalkan sihir, hukum dia apa? Hukum dia bunuh. Dia kafir. Jin takkan tolong tuan-tuan kalau tuan-tuan tak buat benda yang merosakkan akidah. Dia bukan free-free tuan-tuan. Dia bukan free-free nak tolong. Dia mesti ada benda yang itu, yang ada orang kencing atas Quran lah, pijak Quran lah, hina Allah, ayat Quran ditunggang terbalik. Itu syarat dia nak dapat bantuan, bukan saja-saja. Sebab tu sihir hukum dia kafir, kufur. Jangan mudah-mudah kita marah ke orang, pergi jumpa pemuh siam. Takut kita terjerumus sekali tuan-tuan. Terjerumus sekali dalam amalan tu. Sebab tu kalau dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, dalam hukum hudud, sihir ni ikut majoriti ulama, kalau kita dapat buktikan, kita tangkap dia memang tukang sihir, ada alat sihir, hukum dia bunuh. Sebab dia murtad. Sihir memang dia akan buat pemujaan yang membatalkan akidah dia. Baik, kemudian bila sampai kat tukang sihir, tukang sihir tu pukul dia, jumpa rahib, dia mengadu. Maka rahib ni ajak dia, kalau hang takut kena pukul dengan tukang sihir, hang kata apa? Habasani ahli, keluarga aku lepas lambat, benarkan aku keluar lambat. Kalau hang balik rumah hang lambat, keluarga hang marah, kata apa? Habasani, aku dihalang oleh sahir. Tukang sihir tu tahan, dia ngajak lama sangat. Padahal dia mengaji dengan si rahib tu. Inilah maksud dia nak pelepah diri lah tuan-tuan, supaya dia tak dipukul. Tak apalah, begitulah keadaan dia. Ni budak kecil tuan-tuan, dia panggil Ghulam. Ghulam ni umur dalam 13-14 macam tu lah. 13-14 mungkin baru balik dan sebagainya, begitulah usia dia. Pendek ceritanya, satu hari dia tengok, dia duk terfikir mana yang lagi bagus di sisi Allah. Tukang sihir ni kan lagi bagus, dia budak, ataupun rahib tu bagus. Rahib ni ikut ajaran sebenar, ni ajak benda sihir. Satu hari dia lalu di jalan, ada satu dabbatan azimah, satu binatang yang besar, tak tahu singa ke ular ke, satu binatang yang besar yang orang tak berani nak lalu. Boleh jadi singa lah kot. Kat padang pasir tu ada satu binatang besar, orang tak berani lalu. Maka dia kata, hari ni a'lam amrul rahib ahabbu ila Allah am amrus sahir. Mana lagi elok? Adakah Allah Ta'ala lebih cinta si rahib tu, yang ni ajaran yang bawa ajaran Islam tu, ataupun tukang sihir tu? Maka dia buat apa? Dia ambil batu, maka dia berdoa, Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Ya Allah, sekiranya rahib tu, yang ni yang bawa ajaran Islam, si rahib itu urusannya lebih kau cintai daripada urusan si tukang sihir tu, faqtul hadhihi dabbah, bunuhlah
binatang ini sehingga manusia boleh lalu. Dia ambil batu, dia balin. Batu kan balin. Kena kat binatang tu mati. Maksud dia doa dia mustajab. Mati. Maka dia jumpa tukang rahib tu, dia bagi tahu apa yang berlaku. Dia doa dan jadi. Rahib ni tahu dah. Apa rahib ni kata? Ya bunayya, wahai anakku sayang, qad balagha min amrika ma ara. Hang telah mencapai satu makam yang aku tak sampai. Ni makam hang ni tinggi, aku tak sampai makam hang. Makam hang atas lagi pada aku. Kemudian dia kata apa? Wa innaka satubtala. Dia tahu lah. Dia maklum berah macam tu. Bila naik makam lagi tinggi, makam ujian makin besar, ujian makin berat. Itu yang dalam hadis sebut, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal. Nampak? Orang yang paling teruk diuji oleh Allah adalah para nabi. Summa, jauh tu, bukan fa. Summa, setelah para nabi ni, summa, jauh, barulah orang selain pada nabi. Summal amsal fal amsal. Orang yang lain tu kurang-kurang lah, tak jauh sangat lah ikut iman. Tapi nabi paling teruk. Maka yang rahib ni tahu dah hang akan diuji. Pasal hang dia naik apa? Hang dia naik makam yang aku tak capai. Malah budak ni dalam hadis tu sebut waktu berihul akmah, dia boleh menyembuhkan sakit sopak. Sakit sopak tu yang susah nak sembuh tu. Sekarang pun susah, yang macam kena ayak panas tu kan. Dia sapu je hilang. Wal abras, sakit apa? Kusta. Orang yang buta, sakit pelik-pelik lah. Macam-macam penyakit yang pelik-pelik dia boleh menyembuh. Jumpa dia sembuh sakit yang pelik-pelik. Sehinggalah perkara ni sampai kepada Jalisul Malik, teman duduk si Yusuf Abu Nuwas ni. Yusuf Abu Nuwas ni dia mengaku dia Tuhan. Dia ada macam menteri dia lah yang duduk sekali dengan dia dalam istana dia. Menteri kepada Zunuwas ni, dia mata dah buta, dah tua, mata dah buta. Dia dengar berita budak ni boleh menyembuhkan segala penyakit. Dia pun pergi jumpa budak tu, dia bawa harta yang sangat banyak. Dia kata, hunalaka ajma', ni apa semua harta yang banyak ni aku bagi dekat hang, in syafaitani, kalau hang sembuhkan aku. Tapi apa budak ni cakap? Inni la ashfi ahadan, aku tak menyembuhkan siapa-siapa. Fa innama yashfi Allah Ta'ala, tapi yang menyembuhkan siapa? Allah Ta'ala. In amanta billah, kalau kau beriman pada Allah, aku akan berdoa pada Allah, fayashfi'aka, maka Allah sembuhkan kamu. Maka dia masuk Islam. Dia masuk Islam, maka budak tu berdoa, dia sembuh, daripada buta sembuh. Lepas tu dia pergi duduk kat raja tu, member dia Zunuwas. Nak jadi cerita ni. Rahib tu, sebelum saya lupa, rahib tu pesan kat budak tu. Rahib tu kata, nanti hang bila diuji, hang jangan tunjuk aku, fala taduluni. Rahib tu bagi tahu kat budak tu, hang akan diuji. Tapi bila hang diuji nanti, fala taduluni, hang jangan bagi tahu aku pula. Nak pelpat diri lah tuan-tuan. Tapi rahib ni bijak, dia tahu budak ni akan diuji. Tapi hang jangan cerita pasal aku yang sampai ke Islam ni. Tak apa, dipendekkan ceritanya. Maka bila kawan raja ni duduk tepi raja ni, mata dia dah celik, raja ni tanya, maradda alaika basarak, siapa yang kembalikan penglihatan kamu ni? Maka kata teman raja ni, Rabbi, Tuhanku. Hangilah Yusuf Zunuwas ni, sebab dia ngaku dia Tuhan. Patut Tuhan bolehlah bagi sembuh mata member buta, betul tak kan? Tuhan pun tak boleh, ngaku Tuhan tak boleh bagi sembuh. Kemudian dia marah, dia kata apa? Alaka rabbun ghairi, ada Tuhan selain pada aku kah? Dia ngaku dia Tuhan. Ada ke Tuhan selain pada aku? Sebab dia ngaku dia Tuhan. Kata teman raja ni, Rabbi wa rabbukallah, Tuhan aku dengan Tuhan hang Allah. Maka sakit hatilah raja ni kat kawan dia. Ni kawan baik dia ni. Maka fa akhadahu, dia tangkap, falam yazal yu'azibuhu, maka diseksa tak henti. Seksa sampai dia tak tahan. Dia bagi tahulah, aku masuk Islam ni pasal budak tu yang ajang. Budak tu yang patutnya jadi tukang sihir jadi beriman. Maka tentera raja ni pun pergi tangkap budak tu. Tangkap budak tu, falam yazal yu'azibu, kena azab teruk budak ni. Kena azab sangat teruk sampai dia tak tahan, dia bagi tahu. Siapa yang ajak? Rahib dah kata dah jangan bagi tahu kalau kena uji. Tapi budak-budak tuan-tuan, budak tu dia tak tahan kena siksa, dia bagi tahu rahib tu yang ajak. Maka dibawa rahib itu, terus saja bagi arahan. Raja tu kata, irji' an dini, hang keluar pada agama ni.
agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Adapun agama Yahudi ni agama Islam asalnya, tapi telah diselewengkan oleh depa. Asalnya Islam diselewengkan oleh depa. Hang kembali balik pada ajaran hang ni. Kembali keluar pada ajaran Islam ni. Dia tak mau. Siapa? Rahib tak mau. Maka dia buat apa? Fada'a bil minsyar, bawa gergaji. Gergaji. Faudhi'a fi mafraqi ra'sihi. Tak atas kepala, tengah-tengah. Bukan tembak tuan-tuan. Tembak senang, tembak kepala tuan-tuan, tak ada seminit tuan-tuan mati. Betul tak? Pancung tak ada seminit mati. Gantung tak ada 3 minit mati. Biasanya lah. Ini tuan-tuan gaji tak atas kepala, so keluar pada agama. Dia tak mau juga. Kemudian digaji. Fasyaqqahu, digaji, gerung-gerang digaji. Hatta apa? Sampailah jatuh. Hatta wada'a syiqqahu, jatuh dua belah kepala dia. Digaji, terbelah dua. Hidup gaji tu, terbelah dua. Mati rahib tu. Kemudian kawan raja tu pula pun sama, suruh irji an dini, keluar pada agama ni, keluar pada agama Islam. Tak mau juga. Tak atas kepala gaji. Terbelah dua kepala. Mati lagi. Kalau lah kita fikir, kalau kita dalam keadaan tu macam mana tuan-tuan? Ya, agak iman kita boleh tolong kita. Agak-agak. Tuan-tuan, nak iman kita tolong, tuan-tuan ikhlaskan amalan kerana Allah, itu saja. Orang yang beriman semata-mata kerana Allah, Allah Ta'ala akan tolong. Lebih pada itu pun Allah Ta'ala tolong. Tidak? Itu tukang sihir Firaun, tak ada beribadah. Tidak? Masuk je Islam tuan-tuan, Firaun suruh keluar. Kalau tidak, aku akan potong kaki dan tangan, aku salib dekat pokok kurma biar mati. Semua mereka yang 1000 ni, sebagai orang kata mereka 1000 ni, semua tuan-tuan tak takut pun dengan ancaman, dan semua mati. Nabi Musa pun tak dapat nak selamatkan mereka, semua mati. Dipotong tangan dan kaki dan dipaku di pokok kurma biar mati. Baru masuk Islam, tak ada sembahyang lagi. Bila betul-betul iman tu kerana Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, itu saja. Sekiranya kamu menolong agama Allah, yakni kita beramal dalam apa saja agama Allah ni, buat semata-mata kerana Allah, bukan kerana benda lain. Tuan-tuan mengaji kerana Allah, tuan-tuan sembahyang kerana Allah, segala benda yang tuan-tuan buat semata-mata kerana Allah, yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, Allah Ta'ala tolong kamu dan Allah Ta'ala tetapkan pendirian kamu. Itu yang mereka ni tuan-tuan. Teman raja ni baru masuk Islam, tapi imamnya iman yang tulus murni. Kena gaji kepala pun tuan-tuan, tak lari, iman dia tak goyah, mati dia. Sakitlah kena gaji tuan-tuan. Kita katalah sakit 2 minit, 10 minit, 10 minit sakit, tapi masuk syurga dah. Berapa lama tuan-tuan, nikmat dalam syurga, syahid itu mati syahid. Mati kerana iman, mati syahid. Dah duduk dalam paruh burungnya hijau, betul tak? Dah berapa tahun dah makan di dalam pohon-pohon syurga. Budak ni pula, raja nak bagi budak ni takut, bagi dekat dia punya orang suruhan dia, bawa budak ni ke mana? Naik ke gunung. Naik ke gunung tinggi, sampai hatta balagtum zirwatah, sampai puncak gunung. Sebab biasanya orang ni takut tinggi, ada orang takut tinggi. Gayat nak bagi budak ni takut lah. Bila tinggi-tinggi kan gayut, gayat. Dia lebih hang tembak aku, potong kepala apa, pada hang lempak aku pada tempat tinggi. Gayat, takut. In raja'an dini, kalau dia keluar pada agama, apa, lepaskan dia. Kalau tak, lempak pada puncak ke bawah. Sampai ke puncak gunung, budak ni doa, Allahumma akfinihim bima syi'ta, ya Allah selamatkanlah aku daripada mereka seperti mana yang kau mahu. Asalkan selamatkanlah aku daripada kejahatan mereka ni. Gunung bergoncang, faraja fabihim, bergoncang gunung, jatuh semua. Yang orang suruhan raja semua jatuh pada atas ke bawah, mati semua. Budak tu wajah yamshi ilal malik, relax jalan pergi kat raja tuan-tuan. Raja tu pun pelik, ma fa'ala ashabu, mana kawan-kawan hang buat apa tadi? Kata budak ni Allah selamatkan aku, akfaniyallahu anhum, Allah Ta'ala selamatkan aku daripada mereka. Kafanihumullahu anhum, Allah selamatkan aku daripada mereka. Kemudian raja ni tak puas hati lagi, dia panggil lagi orang suruhan ni, bawa budak ni naik sampan, bawa ke tengah laut. Pasal tengah laut ada orang, dia tak takut tinggi, dia takut ayam. Ada orang, betul tak?
nak lempak dalam air apa yang berpusar-pusar tu kan, ada orang digerun tengok air yang dalam ni, nak bagi budak ni takut. Bawa sampai ke tengah laut, tuan-tuan champion Olimpik pun lempak tengah laut, kalau tengah bergelora mati tuan-tuan. Bukan boleh nak berenang. Jadi tuan-tuan sampai tengah laut, kalau in raja'an dinih, kalau dia keluar pada agama dia, hampa lepaskan dia. Kalau tak, lempak. Fakhdifu, lempak tengah laut. Sampai tengah laut, budak ni doa lagi, Allahumma akfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka dengan cara yang kau mahu. Surah, macam mana Allah Ta'ala nak buat surah? Kapai terbalik. Terbalik kapai. Mati semua. Budak tu tak mati. Dia balik macam mana? Wallahualam. Mungkin dia jalan atas ayat, wallahualam. Dalam hadis tak sebut. Tapi kapai tu terbalik, mati semua. Sampai kat depan raja, raja tu terkejut lagi. Hidup lagi dia. Yang lain mati semua. Ma fa'ala ashabu, mana orang-orang lain, temanmu buat apa pada kamu? Kafanihimullah, Allah Ta'ala selamat aku pada mereka. Maka budak ni berkata, innaka lasta biqatili, kau takkan boleh bunuh aku. Takkan boleh. Hatta taf'al ma amuruka, sehingga kau buat apa yang aku suruh. Nak bunuh aku boleh, buat apa yang aku suruh. Ni budak ni tak umur 13-14. Nak bunuh boleh, buat macam mana aku suruh. Jadi nak buat macam mana? Dia suruh apa? Pertama, kumpulkan manusia fi sa'idin wahid, di tanah lapang. Kumpulkan semua rakyat hang di tanah lapang. Itu syarat pertama. Kemudian hendaklah apa? Engkau salibkan aku di pokok kurma. Salib paku kat pokok kurma. Paku dia kat pokok kurma. Kau kan paku ku di pokok kurma. Kemudian khuz sahman min kinanati, ambil ni apa? Anak panah aku. Dia suruh ambil anak panah budak ni punya. Ambil anak panah, summa dha' fi kabdil qus, letak pada busur panah budak ni juga. Budak ni dia ada panah, dia ada anak panah. Ambil anak panah aku, letak, kemudian kau panahlah dengan sebutan summa qul bismillah rabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Dengan nama Allah Tuhan budak ni. Kalau kau buat macam ni, taqtuluni, kau akan bunuh aku. Raja pun sonok. Betul tak kan? Yang penting dapat bunuh budak ni. Dia pun kumpul semua rakyat dia, dia salib budak tu. Dan sebagai riwayat kata, yang panah tu memang dia sendiri yang panah. Zunnuwas, Yusuf Zunnuwas ni yang panah budak tu. Raja tu sendiri yang bunuh dengan tangannya. Pasal apa? Pasal masyarakat dah tahu budak ni apa? Macam pelik. Kan dia boleh berubat orang sopak lah, orang buta lah. Orang nak bunuh dia, orang tu yang mati. Orang dah jadi macam pelik dengan budak ni. Budak ni bukan Nabi, ni kita dipanggil karamah. Budak ni dipanggil karamah. Tuan-tuan ingat di Afrika tu ada video dia, yang budak tu lahir-lahir Quran hadis dalam kepala dia. Ada dekat Afrika kan. Dia lahir dalam keluarga Kristian, habis semua pakat masuk Islam. Dia lahir-lahir semua dalam kepala, hadis dalam kepala, Quran dalam kepala. Ada video dia lagi kan. Video ni masih ada. Keluarga dia yang Kristian, habis satu kampung masuk Islam. Itu karamah nama dia. Lahir-lahir ada dan meninggal dah dia. Sampai umur apa dia meninggal. Jadi dipendek ceritanya tuan-tuan, dia pun panggil semua, seronoklah raja ni. Dia ambil anak panah budak ni, dia nak panah, dia pun baca bismillah rabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni, dia panah. Kena dekat sudur ni sini. Ni sini ya. Dan ni dipanggil sudurun. Kawasan apa ni? Kawasan ni tak wajib basuh masa wuduk. Betul tak? Dia tak wajib ni, dia masuk dalam kawasan kepala. Kena sini, budak tu pegang dan budak tu pun meninggal dunia. Jadi raja ni seronok. Tapi apa jadi? Habis semua beriman. Orang beritahu kat raja, wahai raja, benda yang kau takut hari ni dah berlaku. Fa'amanan nas, semua bakal masuk Islam. Amanna bi rabbil ghulam, habis semua rakyat dia yang tengok kami beriman dengan Tuhan budak ni. Ini cerita dia ni. Maka raja dia lagi sakit hati. Maka raja dia pun buat parit, nyalakan api. Siapa yang tak keluar pada agama dia akan didorong masuk dalam tu. Terjun diri dalam tu. Tak terjun pun tentera tolak bagi masuk. Maka semua tentera tunggu dengan senjata apa semua terjun. Dikatakan tadi dalam 20,000 tuan-tuan. Sekurang-kurangnya 20,000 ke 30,000. Semua terjun dalam parit api tu. Sebab apa? Beriman dengan budak ni. Apa nama budak ni? Nama budak ni kata Imam Qurtubi, Abdullah bin Thamir. Abdullah bin Thamir nama budak tu.
Kemudian mereka pun terjun sampai datanglah seorang perempuan. Dia bawa bayi dia. Dia baru beriman ni. Tak ada sujud pada Allah tuan-tuan. Tak ada sujud, tak ada puasa, tak ada main mengaji, tak ada apa tuan-tuan. Baru beriman saja. Tapi iman yang tulus murni. Iman yang betul terbit dalam hati kerana Allah Ta'ala, bukan nak cari nama dan sebagainya. Maka dia bawa bayi dia. Masa nak terjun dalam api, tuan-tuan, bukan senang nak terjun. Tu saya kata tembak lagi okey, betul tak? Tembak lah senang, mati terus. Hancur ke? Ni nak terjun dalam api ni sementara nak mati. Dia nak terjun tengok punya ramai orang dalam tu. Betul tak? Orang yang terbakar dalam tu mungkin dia untuk agak-agak. Bila dia bawa bayi dia tengok api tu, fataqa'asat dalam hadis sebut. Fataqa'asat, dia jadi berhenti dan dia jadi takut. Berhenti dia takut nak terjun dalam api tu. Tengah dia takut, bayi tu bercakap, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq, wahai mak sabarlah. Sesungguhnya mak di atas kebenaran. Terjun. Syahid semua tuan-tuan. Itu yang sebut surah Ukhdud tu, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidaklah diseksa tapi kerana mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Syahid semua. Tapi tuan-tuan kita tengok, kita sambung tuan-tuan cerita dah. Panjang sikit tuan-tuan. Kemudian qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang, agama Kristian mula muncul berikutan dengan kedatangan orang-orang Habsyah, Ethiopia, dan penjajah Rom ke negeri itu. Tuan-tuan kena tahu dia bercampur aduk tuan-tuan. Ada Kristian zaman ni, sebelum datang Nabi Musa dia ada dua Kristian. Satu Kristian yang betul-betul ikut ajaran Nabi Isa, ajaran Islam. Satu lagi Kristian yang apa? Yang diubah oleh itulah Paul tu kan. Paul tu yang ubah, kata Nabi Isa tu anak Tuhan lah, apa yang dia buat modification. Sebelum persidangan Nisia tu. Nikia. Persidangan Nikia yang mana last kali diperputuskan Nabi Isa itulah anak Tuhan. Baik. Dan penjajah Rom ke negeri itu, tentera penjajah Habsyah Ethiopia ni orang kulit hitam lah, bekerjasama dengan misi Kristian memasuki Yaman sebagai tindak balas kezaliman Zunuas sana. Zunuas lepas dia bunuh, Allah datang pula tentera tuan-tuan. Tentera apa? Masa ni lah tentera Abraha tuan-tuan. Abraha main macam ni ya. Abraha dengan Aryab dia main macam ni. Dia Kristian. Baik. Dan semenjak itu mereka berusaha bersungguh-sungguh menyebarkan agama mereka. Bahkan mereka membina sebuah gereja dan menamakan Yaman Kaabah. Ainul Quaibah. Apa dia panggil Ainul Quaibah. Yang Abraha punya tempat tu, Kaabah Abraha. Ada lagi tuan-tuan di Yaman tu, tapi lah ni dia tinggal tapak dia saja. Tapak dia bentuk dia bulat, dan menjadi tempat pembuangan sampah. Ainul Quaibah dia panggil. Yaman Kaabah. Dibuat pada mah, tapi mah dia habis ya. Lepas Abraha mati, orang pi apa? Orang pi cungkir habis semua mah kat dinding tu lah. Tinggal tapak dia, orang buat tempat pembuangan sampah. Kemudian dengan tujuan menarik kabilah haji orang Arab datang ke Yaman dan membuat cubaan untuk membinasakan rumah suci di Mekah. Bagaimanapun Allah berkuasa dan membinasakan mereka dan menjadikan peristiwa itu sebagai pengajaran buat mereka selama-lamanya. Ini cerita itulah, tentera, saya tak mau cerita panjang lah tuan-tuan, tentera bergajah tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Benda itu berlaku pada tahun Nabi nak dilahirkan. Tidakkah kau lihat apa yang Tuhan melakukan pada tentera bergajah? Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah jadikan depa punya tipu daya ini fi tadlil, binasa. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Taala hantar burung ababil. Apa itu burung ababil? Burung yang berpasukan. Burung dia riwayat kata macam layang-layang. Dia bawa 3 batu. 1 di paruh, 2 di kaki. Dan batu dia bukan besar, halus ya batu dia. Dan batu tu dah ada nama dah siapa yang akan kena. Burung tu sebagai riwayat kata burung tu tak pernah tengok di dunia. Macam burung dia datang pada api neraka tu, burung tu dia bawa batu min sijil. Fa tarmihim bihijaratin min sijil, lempar batu pada api neraka. Fa jalahum ka'asfin ma'kul. Jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Batu tu halus ya, bukan batu besar-besar, halus. Bila dia lepas memang tepat kena pada nama tu, penama tu. Dia macam apa? Macam sekarang ni apa? Peluru berpandu Tomahawk tu lah. Dia dipandu oleh GPS. Bila burung tu lepas, tepat kena pada penama tu. Bila kena batu tu, walaupun kecil, kena saja. Badan ni dia jadi luruh apa?
berlubang-lubang, lurus sampai nampak organ-organ. Lurus sikit, nampak jantung, nampak perut, nampak dia lurus sikit-sikit, dia badan jadi berlubang-lubang. Tu kata ka'asfi ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Abraha bukan mati terus kat situ. Gajah tu selamat. Gajah tu nama dia Mahmud. Sedap nama gajah tu tuan-tuan. Gajah Abraha tu nama dia Mahmud. Ada orang nama Mahmud kat sini. Mahmud tu bagus, yang terpuji. Muhammad pun yang terpuji juga. Tapi bezalah, Mahmud ni yang dipuji ya. Kalau Muhammad ni yang sentiasa dipuji-puji. Dia tak berhenti tu. Yang dipuji-puji. Muhammad. Jadi itu nama gajah dia. Gajah tu tak mati. Abraha pun tak mati di Mekah. Abraha mati dalam perjalanan dia nak balik ke Yaman. Dia punya badan duk luruh. Dia mati dalam perjalanan. Kalau tuan-tuan baca dalam tahun 2015 ke 2014, ada satu orang dia jejak dia saja ikut jalan yang Abraha lalu tu. Kerana Arab ni dia ingat mana jejak yang Abraha lalu, dia jumpa satu batu tu yang tak pernah ada di dunia. Batu tu pelik. Saya ingat saya baca di Cosmo tu, lama lah Pak Arab tu jumpa. Tak tahulah kok Pak Arab tu scammer ke apa, saya tak tahulah. Tapi masuk dalam berita lah. Berita Cosmo katanya batu tu tak ada di dunia. Ada orang nak beli dia berapa juta USD, dia tak mau jual. Wallahu alam batu tu ke, wallahu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Baik tuan-tuan, kemudian seorang mubalik Kristian bernama Fimion terkenal sebagai seorang zahid dan berkebolehan ajaib. Ni seorang yang zahid, zuhud, dan berkebolehan ajaib. Telah berjaya memasuki Najran. Di sana dia, Najran ni Yaman lah. Najran ni Yaman. Di sana dia menyeru penduduk agar menerima agama Kristian, dan oleh kerana sifat baiknya yang jujur lagi amanah dalam menjalankan tugas suci, dan berjaya mengajak mereka menganut Kristian. Saya tak pasti tuan-tuan, ni Kristian yang tulus murni yang Nabi Isa bawa, ataupun Kristian yang berlaku modification, yang telah diubah oleh Paul tu lah, yang ubah katanya Nabi Isa itu anak Tuhan. Puak-puak utama yang menganut Kristian ialah Ghassan. Ni Ghassan. Zaman Nabi dah ada Kristian ni. Zaman Nabi Kristian tu memang Kristian yang rosak lah. Percaya Nabi Isa tu anak Tuhan. Taghlib dan Tai. Ini bangsa Arab ni. Ghassan, Taghlib dengan Tai. Dan Raja-Raja Himyar. Juga puak-puak lain yang mendiami persempadan Empire Rom. Semua orang Arab yang duduk Empire Rom jadi Kristian. Agama Majusi. Ini agama sembah api. Agama sembah api. Dan agama ni berasal di Iran lah. Kalau tuan-tuan pergi di Iran ada orang Islam, Syiah banyak, Ahli Sunnah pun ada. Cumanya di Iran ni dah, kalau tuan-tuan tengok kalau orang buat kalau macam dokumentari ya tuan-tuan, api tu memang kadang-kadang jadi budaya dia. Apa saja dia buat kadang-kadang akan ada api. Akan ada api. Itu yang saya tengok dokumentari dalam TV lah tuan-tuan. Dia apa-apa saja, walaupun mereka claim daripada Islam dan sebagainya, kadang-kadang mungkin budaya mereka lah kot. Mungkin itu turun-temurun daripada Majusi. Sebab orang Majusi ni dia percaya dua Tuhan. Cahaya, Tuhan cahaya yang menjadikan kebaikan, Tuhan kegelapan yang menjadikan kejahatan. Itu yang diperbuat api tu. Kononnya Tuhan kebaikan lah. Juga menarik minat di kalangan masyarakat Arab yang tinggal berdekatan Parsi, Iraq, Bahrain, Al-Aqsa dan beberapa daerah khusus di Teluk Arab. Ada riwayat menyebutkan bahawa sebahagian penduduk Yaman mengamalkan agama Majusi semasa pendudukan Parsi. Ada sebagai riwayat sebut. Agama sekarang pun masih ada tuan-tuan. Sekarang masih ada. Di Iraq ada sikit, di Iran pun ada sikit lah. Masih ada lagi agama Parsi. Dalam cari gali arkeologi di Iraq menunjukkan bahawa agama Sabanism, Sabi'in, kan kita baca Quran, wasabi'in man amana billah innal ladzina amanu wasabi'in man amana billahi wal yawmil akhir tu. Jadi sabi'in ni apa? Agama sabi'in. Itu Sabaism lah ni. Popular di kalangan penduduk Kaldania, Syria dan Yaman. Sampai sekarang masih ada tuan. Agama ni masih ada lagi. Kalau orang tak cam, orang akan dia orang Islam. Dia agama Sabanism. Wasabi'in, agama sabi'in, agama sabi'in. Popular dengan penduduk Kaldania, Syria dan Yaman. Dengan kemunculan agama Yahudi dan Kristian, kepercayaan Sabaism mula pudar serta memberi laluan kepada agama baru. Bagaimanapun ia dapat mengekalkan kepercayaan ini di tengah-tengah penduduk Iraq dan Teluk Arab, masih ada sampai sekarang. Sabi'in ni masih ada. Siapa dia Sabi'in? Wallahu a'lam. Macam-macam pandangan. Ada pandangan mengatakan mereka adalah satu kaum yang menyembah para malaikat. Ada sebut. Kita boleh tengok dalam tafsir wasabi'in man amana billahi wal yawmil akhir tu, dalam surah Al-Baqarah.
Katanya Sabi ini golongan yang menyembah Jibril, menyembah Mikail, dia sembah malaikat. Sembah malaikat tuan-tuan kafir lah. Mana boleh sembah malaikat? Baik. Kan baru ni di Malaysia apa? Nabi Muhammad itu Allah, Allah itu Nabi Muhammad. Bukan viral ke? Ajaran hak, si hak. Apa nama penuh dia tahu dia tu? Dia lari lah tu, dia tak duduk di Malaysia, dia lari di luar negara dah. Dia buat ayat si hak tu. Ayat tu dia punya lah tu. Hak. Jadi dia punya ajaran lah. Yang saya peliknya bukan apa, dia ni berani mempromosikan. Dia akan buat video ramai-ramai. Kemudian dia akan katakan, saya ramai duduk-duduk, Nabi Muhammad itu adalah Allah dan Allah adalah Nabi Muhammad. Bawa seorang-seorang sebut, bagi salam seorang-seorang sebut. Yang baru apa, kemudian pihak berkuasa pun ambil perhatian, ajaran yang menganggap Nabi Muhammad itu adalah Allah dan Nabi Muhammad dan Allah itu adalah Nabi Muhammad. Yang ini mempertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini memang kufur tuan-tuan, jelas kufur. Dan Nabi pesan nama lah, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kau memuja aku, memuji aku seperti mana Kristian memuja dan memuji Isa bin Maryam. Ini Kristian anggap Nabi Isa tu apa? Ada kuasa ketuhanan. Divinity. Habis tuan-tuan. Akan datang kita sambung tu lah, situasi agama. Saya ingat boleh habis sebelah ni, tak habis. Situasi agama nombor 2 tu. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan, rahmat, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah.